Hai semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan dasar fiskal dan lompang inflasi. Apakah itu dasar fiskal? Dasar fiskal merupakan tindakan kerajaan mengubahkan perbelanjaan kerajaan dan cukai demi mengatasi masalah inflasi atau pengangguran dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Ingat, dasar fiskal iaitu tindakan kerajaan mengubahkan perbelanjaan kerajaan dan juga cukai. Antara jenis-jenis dasar fiskal budi bicara iaitu A. Dasar fiskal menguncup, B. Dasar fiskal mengembang, C. Dasar fiskal terimbang ataupun seimbang. Apakah yang dimaksudkan sebagai lompang inflasi? Lompang inflasi berlaku apabila perbelanjaan agregat lebih tinggi daripada penawaran agregat pada pendapatan guna tenaga penuh, iaitu Y adalah kurang daripada C campur I campur G, di mana lompang inflasi berlaku iaitu YE melebihi YF. Sebelum mula untuk melukis kelop, iaitu kita melabelkan paksi X sebagai pendapatan negara, paksi Y sebagai perbelanjaan agregat. Jangan lupa untuk labelkan O origin. Step yang pertama, kita lukiskan garisan Y sama dengan AE iaitu garisan 45 darjah. Step yang kedua iaitu kita lukiskan garisan AE sama dengan C campur I campur G. Dan step yang ketiga, kita labelkan titik keseimbangan dan kita lukiskan garisan putus-putus ke bawah dan labelkan ia sebagai YE. Seterusnya, kita labelkan YF. Iaitu YF adalah satu garisan yang menegak selari dengan paksi AE. Dan titik keseimbangan tersebut adalah berlaku pada Li. Kita mendapati bahawa jarak Li ini adalah sebagai lompang inflasi. Iaitu lompang inflasi berlaku pada tingkat guna tenaga penuh, iaitu pada YF. Apakah itu jurang KNK? Jurang KNK adalah perbezaan antara YE dengan YF. Cara-cara untuk mengingat lompang inflasi iaitu ia adalah berlaku di sebelah kiri pada garisan YF. Perhatikan dalam kelop iaitu ia berlaku pada sebelah kiri. Seterusnya, kita lihat pula gambar raja untuk suntikan bocoran, di mana suntikan melebihi bocoran pada pendapatan guna tenaga penuh. Sebelum mula untuk melukis kelop, yang pertama kita labelkan paksi X sebagai pendapatan negara, paksi Y iaitu suntikan bocoran dan jangan lupa untuk labelkan O origin. Step yang pertama iaitu kita lukiskan garisan J suntikan sama dengan I campur G. Garisan yang kedua ataupun step yang kedua, kita lukiskan garisan W kosong sama dengan S campur T. Step yang ketiga, kita labelkan titik keseimbangan E1 dan kita lukiskan garisan putus-putus ke bawah dan labelkan sebagai YE. Dan step yang seterusnya, kita lukiskan garisan YF
Dan kita labelkan L1, I1. Jarak L1, I1 ini adalah sebagai lompang inflasi. Di mana kita lihat pada suntikan bocoran ini, berlakunya lompang inflasi di mana I campur G adalah melebihi S campur T ataupun J melebihi W. Dan jurang KNK adalah perbezaan antara YE dengan YF. Rumus-rumus lompang inflasi. Lompang inflasi sama dengan jurang KNK bahagi pengganda atau lompang inflasi sama dengan YF tolak YE bahagi pengganda. Dengan pengganda K sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC. Untuk mendapatkan jurang KNK, di mana rumusnya ialah pengganda darab dengan lompang inflasi. Contohnya, diberi pendapatan negara sama dengan RM4,000 juta, perbelanjaan agregat pada guna tenaga penuh, AE sama dengan 800 campur 0.8Y, lompang inflasi ialah RM400 juta. Hitung pendapatan negara pada guna tenaga penuh YF. Jawapannya, lompang inflasi sama dengan YF tolak YE bahagi K. Dengan pengganda iaitu K sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC. K sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC iaitu 0.8. 0.8 ini diambil daripada fungsi AE iaitu 800 campur 0.8Y di mana MPC adalah 0.8. Maka K adalah sama dengan 5. Seterusnya, untuk menghitung lompang inflasi sambungannya iaitu YF tolak YE bahagi K, di mana lompang inflasi diberi iaitu 400 juta, maka negatif 400 sama dengan YF tolak YE iaitu 4,000 bahagi 5, di mana apabila kita mendarabkan negatif 400 darab dengan 5, kita akan mendapat negatif 2,000 sama dengan YF tolak 4,000, di mana YF adalah sama dengan negatif 2,000 campur 4,000, maka YF adalah sama dengan 2,000 dalam RM juta. Raja ini iaitu lompang inflasi berlaku di mana kita perhatikan dalam kelok ini, jarak RS ini berlaku pada guna tenaga penuh dan ia berlaku di sebelah kiri kita, maka ini adalah lompang inflasi. Dan kita perhatikan bahawa Y sama dengan AE, garisan 45 darjah, dan garisan hijau iaitu C campur I campur G sama dengan 800 campur 0.8Y. Baik, dari raja ini, kita akan lihat contoh yang kedua. Berdasarkan raja, hitungkan yang pertama perubahan perbelanjaan kerajaan, yang kedua perubahan cukai yang diperlukan untuk menghapuskan lompang inflasi sebesar RM400 juta tersebut. Pertama, lompang inflasi adalah sebesar RM400 juta, maka perbelanjaan kerajaan perlu dikurangkan sebanyak RM400 juta, iaitu perubahan G sama dengan YF tolak YE bahagi K, di mana perubahan G sama dengan 2,000 tolak 4,000 bahagi 5. Maka perubahan G sama dengan negatif
400 dalam RM juta. Kedua, lompang inflasi adalah sebesar RM400 juta, maka cukai perlu ditambahkan sebanyak RM500 juta, iaitu perubahan T sama dengan lompang inflasi bahagi negatif MPC, maka perubahan T sama dengan negatif 400 bahagi negatif 0.8, maka perubahan T adalah sama dengan 500 dalam RM juta. Atau cara alternatifnya iaitu perubahan T sama dengan YF tolak YE bahagi pengganda cukai, dengan pengganda cukai sama dengan negatif MPC bahagi MPS, iaitu sama dengan negatif 0.8 bahagi 0.2, maka pengganda cukai adalah negatif 4. Maka kita masukkan dalam rumus perubahan T, iaitu perubahan T sama dengan 2000 tolak 4000 bahagi negatif 4, maka perubahan T sama dengan RM500 juta. Alat untuk dasar fiskal iaitu ia merujuk kepada perubahan perbelanjaan kerajaan dan perubahan cukai. Untuk mengatasi inflasi iaitu masalah makroekonomi yang kedua, alat-alat dasar fiskal yang digunakan ialah A. Menambahkan cukai, B. Mengurangkan perbelanjaan kerajaan, C. Melaksanakan langkah A dan B secara serentak. Yang pertama iaitu menambahkan cukai. Dengan menambahkan cukai, lompang inflasi dapat ditutup. Apabila kerajaan menambahkan cukai iaitu tambah perubahan T sebesar nilai lompang inflasi LF, bocoran dalam ekonomi akan bertambah iaitu W meningkat. Ini menyebabkan perbelanjaan agregat juga berkurang. Perhatikan dalam keluk iaitu rajah 2B apabila berlakunya penambahan cukai. Cukai meningkat iaitu W meningkat dari W0 menjadi W1 iaitu W0 adalah sama dengan S campur T, W1 adalah sama dengan S campur T campur perubahan T, di mana kita dapati bahawa cukai bertambah, T naik, apa yang akan berlaku pada keluk AEY ini? C akan turun. C akan turun pada rajah 2A ini. Kita dapati bahawa di mana T naik, C turun. C berkurang iaitu pada asalnya AE0 sangat sama dengan C campur I campur G iaitu T naik, C turun iaitu AE0 beralih kepada AE1 iaitu menjadi AE1 sama dengan C campur I campur G tolak dengan perubahan C. Ingat bahawa untuk menutup lompang inflasi ini, T naik iaitu C turun. Hubungannya adalah songsang. T naik, C turun. Dengan itu, kita mendapati bahawa AE turun, Y turun. Iaitu Y berkurangan daripada YE menjadi YF. Kesannya, kita mendapati di pendapatan negara, iaitu Y. Diperhatikan dalam keluk AEY ini, apabila kita ingin melukiskan keluk AEY, iaitu mula-mula kita melabelkan paksi X pendapatan negara, paksi Y iaitu AE, dan jangan lupa untuk labelkan O origin. Pertama, lukiskan garisan pink iaitu Y sama dengan AE.
Langkah yang kedua iaitu lukiskan garisan kuning iaitu AE kosong sama dengan C campur I campur G. Step yang ketiga, labelkan titik E dan kita lukiskan garisan putus-putus ke bawah dan labelkan sebagai YE. Step yang keempat, kita lukiskan garisan hijau iaitu AE1 sama dengan C campur I campur G tolak dengan perubahan C, di mana titik keseimbangannya adalah pada titik F. Dan kita lukiskan garisan putus-putus ke bawah dan labelkan YF. Dan jangan lupa untuk labelkan L. Dan jarak untuk LF ini adalah merupakan lompang inflasi. Untuk rajah bocoran suntikan pula, iaitu yang pertama, kita labelkan paksi X sebagai pendapatan negara, paksi Y sebagai suntikan bocoran, dan jangan lupa untuk labelkan O origin. Step yang pertama iaitu kita lukiskan garisan biru, iaitu J sama dengan I campur dengan G. Step yang kedua iaitu kita lukiskan garisan pink iaitu W0 sama dengan S campur T. Okey, lepas tu step yang ketiga, kita labelkan titik keseimbangan E1 dan lukiskan garisan putus-putus ke bawah dan labelkan sebagai YE. Step yang ketiga iaitu kita lukiskan garisan pink merah ini dan kita labelkan W1 sama dengan S campur T campur perubahan T dan kita labelkan titik keseimbangan sebagai F1 dan kita lukiskan garisan putus-putus ke bawah dan labelkan sebagai YF dan kita labelkan jarak F1 dan kita labelkan L1. Labelkan jarak F1, L1 sebagai lompang inflasi. Dan kita dapat perhatikan untuk menambahkan T naik, W0 meningkat ke W1. T naik, C turun. C turun iaitu dari AE0 menjadi AE1 iaitu C turun. Kesannya kita mendapati bahawa Y turun. Y berkurang iaitu dari YE kepada YF iaitu berlakunya pengurangan bagi perubahan Y. Begitu juga dengan rajah untuk suntikan bocoran iaitu Y berkurang iaitu dari YE kepada YF iaitu berlakunya pengurangan perubahan pendapatan negara. Huraiannya, apabila kerajaan menambahkan cukai iaitu penambahan perubahan T sebesar nilai lompang inflasi LF, bocoran dalam ekonomi akan bertambah. Ini menyebabkan fungsi bocoran berpindah ke atas dari W0 ke W1. Pertambahan cukai akan mengurangkan pendapatan boleh guna masyarakat dan seterusnya mengurangkan penggunaan iaitu berlakunya negatif perubahan C. Akibatnya, perbelanjaan agregat berkurang. Oleh itu, fungsi perbelanjaan agregat akan berpindah ke bawah iaitu dari AE0 ke AE1. Akhirnya, tingkat pendapatan negara dikurangkan daripada OYE kepada pendapatan guna tenaga penuh OYF melalui proses pengganda. Titik keseimbangan pendapatan negara bergerak dari E1 ke F1 iaitu rajah 2B atau dari titik E ke F rajah 2A. Akhirnya, lompang inflasi ditutup dan masalah kenaikan harga umum dapat dikawal. Alat-alat dasar fiskal untuk menutup lompang inflasi iaitu A. Menaikkan cukai iaitu tambah perubahan T. Yang pertama, kenaikan cukai sekaligus perubahan T adalah sebesar
Jurang KNK bahagi dengan pengganda cukai. Dengan pengganda cukai adalah sama dengan negatif MPC bahagi dengan MPS. Kedua, kenaikan cukai sekaligus iaitu perubahan T akan mengurangkan penggunaan perubahan C sebesar MPC darab dengan perubahan T. Pengurangan penggunaan perubahan C sebesar MPC darab dengan perubahan T boleh menutup lompang inflasi atau perubahan T sama dengan lompang inflasi bahagi dengan negatif MPC. Ringkasannya iaitu apabila T naik, C berkurang. Ketiga, kenaikan cukai menurunkan pendapatan boleh guna masyarakat, penggunaan menurun, perbelanjaan agregat menurun, serta permintaan agregat menurun. Kesannya, KDNK benar menurun dan harga umum menurun dan akhirnya inflasi diatasi. Secara ringkasnya, T naik, YD turun. YD turun, C turun. C turun, AE turun. AE turun, AD turun. AD turun, Y turun. Dengan itu, harga umum menurun, inflasi dapat diatasi. Alat-alat dasar fiskal untuk menutup lompang inflasi iaitu B, menurunkan perbelanjaan kerajaan iaitu perubahan G. Yang pertama, penurunan perbelanjaan kerajaan sebesar lompang inflasi iaitu jurang KNK bahagi dengan pengganda, di mana pengganda perbelanjaan kerajaan sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC. Kedua, penurunan perbelanjaan kerajaan menurunkan perbelanjaan agregat serta menurunkan permintaan agregat. Kesannya, KDNK benar menurun dan harga umum menurun dan akhirnya inflasi diatasi. Ringkasannya, apabila G turun, AE turun. AE turun, AD turun, AD turun, Y turun. Dengan itu, harga umum menurun dan inflasi dapat diatasi. Kesimpulan yang pertama iaitu kesan peningkatan cukai terhadap inflasi iaitu cukai meningkat, pendapatan boleh guna turun, pendapatan boleh guna turun, perbelanjaan penggunaan turun, perbelanjaan penggunaan turun, perbelanjaan agregat turun, perbelanjaan agregat turun, pendapatan negara turun, pendapatan negara turun, lompang inflasi tertutup. Ringkasnya, iaitu T naik, YD turun, C turun, AE turun, Y turun, lompang inflasi ditutup. Kesimpulan yang kedua iaitu kesan penurunan perbelanjaan kerajaan terhadap inflasi iaitu perbelanjaan kerajaan turun, maka perbelanjaan agregat turun, perbelanjaan agregat turun, pendapatan negara turun, pendapatan negara turun, dengan itu lompang inflasi tertutup. Secara ringkasnya, G turun, AE turun, Y turun, lompang inflasi ditutup. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih. Bye-bye.